Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lamanya Kak Bi tak buat video, nak share dengan rakan kawan-kawan kat luar sana. Okey, Kak Bi, sebelum Kak Bi start video hari ni, Kak Bi doakan semua rakan-rakan kat sana, saudara-mara Kak Bi kekal sihat, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik berpanjangan, dan hidup tenang, bahagia di sisi keluarga yang tercinta. Okey, hari ni Kak Bi nak cerita, sebenarnya nak start all over balik sebab dah terhenti lama dah kan. So Kak Bi nak cerita pasal toksin. Nak kenalkan macam mana toksin tu dalam badan, macam mana kita tahu badan kita ada banyak toksin. Toksin ni apa? Toksin ni macam satu benda yang tidak elok yang ada dalam badan kita yang kita kena keluarkan setiap hari sebenarnya. Contohnya macam daki lah yang melekat dekat kulit kita kan. Kalau kita tengok kulit kita berdaki kan, apa kita buat? Kita mesti sental kan. Kalau kita tak sental hari-hari, macam mana jadi dengan kulit kita tu? Kulit kita ni akan jadi berkerak-kerak dengan daki. So kita pun akan nyentang dengan kuatnya sampai merah-merah kulit kita kan. Itulah toksin. Cuma toksin dalam badan kita tak nampak. Macam toksin yang apa? Yang dalam usus kita, toksin dalam salur darah kita, toksin yang melekat, lemak-lemak yang melekat dekat kita punya organ-organ perkumuhan kita macam jantung, paru-paru, dekat ginjal kita, dekat dekat mana-mana lah dalam badan kita kan yang kita tak nampak. Tapi yang paling pentingnya kita kena aware dalam usus kita banyak toksin sebab ada banyak faktor yang menyebabkan dalam badan kita ni, dalam usus kita dan saudara kita ni banyak sangat toksin yang perlu kita buang hari-hari. So macam mana toksin tu datang dalam badan kita? Of course setiap hari kita akan makan kan, makan makanan kita. Makanan kita tu tak semuanya daripada sumber organik, tak semuanya yang tak dicucuk macam ayam tu kan. So toksin tu datang daripada makanan-makanan yang dicemari oleh toksin seperti racun serangga, ubatan-ubatan hormon yang dalam haiwan tu kan yang kita makan setiap hari. Itu toksin. Toksin juga datang daripada udara yang tercemar, asap kereta, asap rokok, asap segala jenis asap lah, asap kebakaran, semua asap itu pun menyumbang toksin ke dalam paru-paru kita dan juga dalam darah kita. Toksin tu pun meresap dalam darah kita, toksin pada udara tercemar tu. Yang ketiga, toksin ni datang daripada ubat-ubatan kimia yang kita ambil terlalu lama. Macam setengah orang tu makan ubat migrain, dia asal migrain je makan ubat, asal dia ada masalah asam gugut je dia makan painkiller. Painkiller ni pun memang dia punya tahap kimia dia sangat tinggi dan boleh menyebabkan badan kita bertoksin kalau kita ambil dalam keadaan yang dalam masa yang sangat lama lah kan. Setiap bulan kita ambil. Asal migrain je kita ambil. Okey, toksin juga datang dalam pencemaran air. Air yang kita minum tu kan, air yang kita minum yang tercemar, yang ada klorin semua tu pun menyebabkan toksin dalam badan kita. Juga air-air yang mengandungi kandungan gula yang tinggi, air kotak, air jus, air susu yang berperisa, air yogurt yang berperisa, tu semua air. Bagi Kak Bi ada air yang bertoksin sebab dia mengandungi gula yang tinggi menyebabkan dalam darah kita akan ada kandungan gula yang tinggi, dia akan menjadi toksin pada darah nanti. Itu menyebabkan kita kena penyakit yang kita tak nak tu kan, tambah-tambah kat anak-anak kita. Toksin juga datang daripada perisa, pewarna, pengawet makanan yang kita selalu makan kat kedai itulah. Makanan yang berproses kan, makanan yang macam cereal, makanan dalam tin, tu semua yang makanan yang mengandungi pengawet. So kita kena ubah daripada real food. Tapi real food pun kita kena cari yang organik. Masalah besar jugalah bagi kita kan. Toksin juga datang daripada logam-logam berat. Apa tu logam berat? Macam aluminium. Makanan dalam tin semua tu kan, dia mengandungi aluminium. Aluminium pun bila dah lama kan kita duk guna bila dah lama dalam tin tu, dia kadang dia akan
terurai juga pun kadang-kadang dalam tin tu. So aluminium adalah salah satu contoh logam berat yang selalu masuk dalam badan kita. Begitu juga dengan makanan-makanan laut. Dalam makanan-makanan laut ada mercury. Laut-laut kita ni sebenarnya dah banyak tercemar oleh kapal-kapal dagang, kapal-kapal kapal-kapal tangki semua tu kan. Dia orang apa merembeskan dia punya minyak-minyak kat dalam tu, menyebabkan kehidupan di laut kita ni tercemar dengan pelbagai bahan kimia yang daripada minyak, tumpahan minyak. So ikan-ikan kita pun terdedah kepada merkuri yang tinggi. So bila merkuri masuk dalam badan, ia akan menjadi toksin pada badan kita sebenarnya. Sebab tu kita kena cari ikan yang laut dalam dan ikan yang kurang besar sikit, ikan kecil-kecil. Sebab ikan kecil-kecil ni kadar merkuri mungkin rendah sebab dia masih kecil kan. So ikan besar tu mungkin kadar merkuri makin tinggi. So kena hati-hati juga. Racun serangga macam yang Kak cakap tadi lah, dalam sayur-sayuran kita, betul racun serangga yang kita duduk buat aerosol-aerosol kat rumah ni kan, dia sembuh-sembuh tu kan, itu pun menyumbang kepada toksin dalam badan kita. So banyak sangat sebenarnya toksin ni yang masuk dalam badan kita setiap hari tanpa kita sedar, tanpa kita ketahui, tanpa kita buat tak tahu pun. Toksin ni kan tak berhenti masuk, tapi kita kita tak alert lah, kita tak alert semua benda tu dan kita tak nak ambil tahu pun kan. Asalkan kehidupan kita daripada pagi sampai malam habis je kan. Okay. So macam mana kita nak tahu tanda badan kita ni, usus kita tanda badan kita ni dah bertoksin. Terutama di kat dalam usus kita lah, usus dengan saudara kita ni lah. Sebab dua tempat ni adalah tempat yang toksin akan masuk. Saudara kita dan juga dalam usus kita. Sebab kita makan, dalam darah kita, sebab kita melalui paru-paru semua pun daripada usus pun akan masuk ke saluran darah kita juga kan. So dua tempat ni akan bertoksin lah. So macam mana kita nak tahu badan kita bertoksin? Yang pertama, kita ada sembilan semua kat sini tanda badan kita bertoksin. So yang pertama, kita selalu sembelit. Sembelit ni bukan sahaja maknanya kita buang air besar 3-4 kali satu hari. Sembelit ni juga bermakna kita suka nak buang. Kita membuang hari-hari tapi najis tu keras. Sembelit ni sembelit sebenarnya pergerakan usus kita tak lancar. So menyebabkan kita susah nak buang air besar. So jadi 2-3-4 hari baru nak buang air besar. Itu jadinya salah satu penyebab salah satu tanda yang paling ramai lah orang orang tak perasan dia ni sembelit, sebabnya toksin dalam badan dah banyak. Yang kedua, perut kembung. Perut kembung ni kenapa? Perut kembung jadi kuat sendawa, sekejap kentut kan. Sebab benda tak normal. Kalau asyik kentut je, benda tak normal. Maksudnya ada masalah dalam perut dia, bergas sebab makanan-makanan najis yang terkumpul dalam tu merembeskan gas-gas kan, yang dalam tu badan kita jadi berangin, kembung, perut kita asyik jadi kembung, jadi lawyer, selalu lawyer. Yang tiga, kita sering sakit kepala. Orang yang suka sakit kepala dan migraine. Kenapa? Sebab toksin yang datang dalam yang ada dalam saudara kita tu, dia memekatkan salur darah kita, memekatkan darah kita. Bila darah kita pekat, darah kita kurang nak ambil oksigen. Dia kurang nak ikat oksigen. So bila kurangnya oksigen dalam darah ni, darah jadi pekat dan bekalan oksigen ke otak kita pun kurang. So bila kurang, datanglah migraine, datanglah sakit kepala. Itu kenapa, itu tanda-tanda juga badan kita bertoksin. Yang keempat, masalah pencernaan. Setengah orang dia suka cerit berit. Setengah orang suka cerit berit, setengah orang tu dia gastrik. Lepas tu ada juga yang terlampau kerap membuang. Ini pun tanda-tanda usus yang bermasalah juga, tanda-tanda yang dia mengalami masalah pencernaan. Biasa normal lah orang membuang adalah 1 hingga 2 kali satu hari. Pagi dan petang, ataupun 1 kali sehari. Itu pun bukan dengan keadaan sembelit yang macam tadilah. Dia dapat membuang besar dengan lancar. Adik, nampak? Sana sikit. Jangan. Okey, yang kelima, kita selalu letih dan lesu. Kadang kita tak perasan kan kenapa badan kita letih, kenapa badan kita lesu. Setiap kali balik kerja,
badan dia penat sangat, letih sangat, lesu sangat. Padahal kita kerja dalam aircon je. Mungkin orang kata kerja kat luar sana, yang duduk dalam aircon tu dia penat otak kan. Penat otak. Tapi kenapa badan kita selalu letih? Pun sama juga sebab kita dalam badan kita tak cukup oksigen. Oksigen tak dapat mengalir ke seluruh kita punya saraf-saraf dengan lancar. So badan kita akan jadi letih sangat, lesu sangat. So buatkan badan kita asyik mengantuk. Ni sebabnya kadar toksin dalam darah memekatkan darah kita, yang menyebabkan oksigen tu kurang nak berjalan, kurang, tak boleh nak berjalan sangat dalam badan kita. So menyebabkan kita letih dan lesu, asyik mengantuk je. Yang keenam, nafas dan badan berbau. Kenapa nafas dan badan kita boleh berbau? Sebabnya bila toksin dah berkumpul banyak dalam badan kita, dalam usus kita, menyebabkan bau-bau dia tu kena juga dikeluarkan. Terpaksa juga dikeluarkan. Bila dikeluarkan, dia akan keluarkan melalui liang-liang peluh kita, liang-liang roma kita kan. So itu jadi badan berbau, peluh pun berbau, nafas pun berbau. Yang mana boleh keluarkan balik bau tu, jadi akan berbau badan kita. Lagi satu, yang keenam, perut jadi buncit. Bila kita kan selalu sembelit, lepas tu jadi bila selalu sembelit, najis yang lama tu dia menjadi keras. Bila keras, lepas tu dia akan jadi berkerak-kerak dalam tu kan. So bila berkerak menyebabkan perut kita nampaklah boroi, buncit tu. Belum lagi ditambah dengan lemak-lemak yang menempel di sekitar di sekitar bawah kulit kita tu kan. Lagi nampak boroi, lagi nampak buncit. Toksin yang banyak ni pun dia akan memerangkap lemak agar stay dalam badan kita. Selagi kita konsum gula dalam badan kita, selagi itulah lemak tu akan duduk kat situ. Gula je akan ditukar kepada tenaga, bukan lemak. Okay. So nanti Kak akan ajar macam mana kita nak biarkan lemak je dalam badan kita yang digunakan sebagai sumber tenaga supaya kita cepat kurus. Bukannya daripada gula yang kita ambil setiap hari. So yang ketujuh, yang ke-8 dah. Yang ke-8 ni masalah besar jugalah. Macam kita wanita ni bila toksin yang banyak ni, toksin yang dah beracun dalam badan kita ni, dia akan keluar ke kulit wajah kita, jadi berjerawat, jadi kulit kusam, lepas tu berjeragat, ada masalah kulit yang lain lah seperti eczema, alergik makanan semua kan. So kenapa? Sebabnya toksin yang terperangkap tak dapat dikeluarkan daripada badan. So bila kita dah sembelit, tak dapat nak tak dapat nak dikeluarkan daripada melalui kita buang air besar. So toksin-toksin tu akan keluar melalui kita punya kulit-kulit. So jadi itu yang muka akan jadi berjerawat, jadi gatal, jadi eczema, jadi alergi kan. And then toksin ni dia mengganggu keseimbangan hormon dalam badan. So bila dah makin berusia, dah 35 ke atas, toksin yang bermaharajalela tu dia akan ganggu hormon kita. Bila hormon kita terganggu, kita akan nampaklah kulit kusam, lepas tu berjeragat. Itu semua tanda-tanda badan kita bertoksin. Kalau badan kita sihat, kulit kita takkan mengeluarkan tanda-tanda berjeragat-berjerawat sebab kita tak nak semua benda tu kan. So maknanya kita punya badan memang dah bertoksin. Dan yang ke-9, kita kemaruk makan. Kita kemaruk makan ataupun kita hilang selera makan. Kemaruk makan ni bila kita makan ni, kita sukar nak kawan makan. Bila makan ni nak kena makan dengan banyak. Macam tak kenyang-kenyang. Makan tu, makan ni. Kerap makan sangat kan. And then lepas tu kita mudah rasa lapar sebab kita dah konsum banyak sangat gula kan setiap hari. Kita ambil yang high punya karbo, gula putih yang tinggi, menyebabkan badan kita pun mudah rasa lapar. Kenapa? Sebab toksin dalam gula tu menyebabkan kita dia akan trigger kita punya hormon lapar kita tu, supaya kita makan. Setengah orang pula ada yang tak ada selera. Tak ada selera makan, hilang selera makan. Sebab apa? Sebabnya perut dia asyik kembung, berangin. Lepas tu dia rasa sebu. Lepas tu dia rasa macam kenyang je kan. Kenapa? Sebab najis yang lama yang dah ada berkumpul kat dalam usus dia. Lepas tu dia punya angin-angin yang berkumpul tu yang menyebabkan dia sebu, yang dia memang hilang selera yang nak makan kan. Yelah perut sebu, siapa yang nak makan? Asyik lawyer je, takkan kita nak makan kan. Itu adalah tanda-tanda badan kita penuh toksin. So 9 tanda ni yang
yang biasa berlaku di kalangan kita lah. Tanda-tanda lain yang besar tu, penyakit-penyakit kronik yang muncul macam penyakit diabetes, darah tinggi tu berlaku setelah uh, tanda-tanda yang toksin yang 9 ni kita dah lama berlaku pada kita. Kita panggil inflamasi. Bila kita biarkan inflamasi ni, 9 tanda inflamasi ni setiap hari berlaku dalam badan kita, bertahun-tahun lamanya, itu yang penyakit-penyakit akan muncul. Diabetes, darah tinggi, jantung kan. Itu yang kita tak nak. So tanda-tanda macam ni kita kena usahakan kita kena usahakan singkir atasi dulu setiap hari. So nanti untuk cara atasinya tu nanti Kak Bi ajar, sebab dalam produk Forever Living kita ada macam-macam produk kesihatan yang organik, kosher, yang sangat membantu kita punya dalaman, banyak dapat membantu kita nak singkirkan toksin setiap hari dalam badan kita. Okey, nanti tunggukan next perkongsian Kak Abi dengan produk Forever yang dapat membantu mengurangkan kadar toksin dalam badan secara natural, organik dan selamat. Okey, Assalamualaikum.